dia dia beli handphone baru kena download semua. La haula. Lepas tu data line kat tempat dia slow biasanya. Atas dulu. Lepas tu Naim tak ada, Fadilah dengan Zaim. Zaim semalam tak boleh masuk Google ke? Boleh cikgu, cuma saya dah buat tu. Cuma bila saya keluar sekejap, buat mungkin nak tengok Google kejap, saya masuk balik, dia hilang jawapan. Jadi, tu saya ambil masa semula lah tu, nak kena buat semula. Minta maaf cikgu. So nanti buat balik tak apalah. Okay. Lambat pun tak apa. Tapi Okay. sebab cikgu tak tengok tak ada jawapan untuk ni Zaim. Okay, yang 4-9 tak ada Aiman Zafran. Aiman Zafran ada tak? Lepas tu Farah, Iman Hakimi. Iman Batrisha ada, Iman Hakimi tak ada. Okay? Kalau ada masalah PM cikgu sebab memang kadang-kadang Google Form ni tahu-tahulah. Okay, so kita tengok soalan ni apa? Ini. Okay, ini ialah soalannya. Sebenarnya, okay, nombor soalan ni pun ada 2 soalan yang kita dah guna masa exam hari tu. Soalan nombor 2 dengan nombor 6. So cikgu akan bacakan jawapan lah. Okay, nampak tak? Nampak. Nampak. Okay, so kita baca soalan yang tak nampak. Nampak kan? Nampak kan? Nampak cikgu, nampak. Nampak cikgu. Nampak. Alright, thank you. Okay, so soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan 3 jenis peralatan perlindungan diri dalam makmal. Okay, so namakan peralatan tu X, Y dan Z. Mungkin dekat kamu Z tu hilang kot, jadi cikgu tambah lah tadi. X, Y dan Z. So X tu jawapan dia ialah goggle. Y tu ialah baju makmal. Z tu ialah sarung tangan. Okay. Kita cepat-cepatlah cikgu baca jawapan, awak tanda awak punya kertas tu. Okay. Sebab sejam nak bincang banyak benda. Okay, nak nyatakan fungsi Z. Fungsi sarung tangan tadilah iaitu mengendalikan sampel biologi. Okay, masa dia 1 Okay, soalan B. Suria sedang menjalankan satu eksperimen yang melibatkan penggunaan termometer. Secara tidak sengaja, dia telah menjatuhkan termometer ke lantai dan termometer tersebut pecah. Okay, nyatakan 2 langkah yang perlu diambil oleh Suria dalam mengendalikan merkuri yang tertumpah. Okay, selepas memberitahu guru. Okay, jadi dalam buku teks ada ni, apa langkah-langkah dia Yang pertama, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Okay. Yang soalan pendek-pendek ni cikgu baca je lah. Nanti yang part essay tu baru cikgu share screen. Okay. Jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Yang kedua, kita tabur serbuk. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan merkuri. Pasir boleh cikgu? Tak boleh. Dia ada bahan. Okey. Tabur serbuk sulfur Okay. Kemudian yang ketiga, kalau ada jawapan lain contohnya, okey, yang ketiga senang je, hubungi pihak bomba. Okey. Kemudian soalan yang kedua, yang kedua ni dah pernah keluar dalam exam pertengahan tahun hari tu. Jadi cikgu baca jawapan je boleh?
Tak payah bincang lah kan. Boleh. Okay, jawapan jawapan T ialah mitokondria. Q ialah kloroplast. Okey, kemudian fungsi komponen P dalam sel tumbuhan. Maksudnya P iaitu mitokondria tadi, fungsi dia ada satu markah. So mana-mana satulah. Yang pertama kita boleh tulis sebagai tapak rasi sel, ataupun kita boleh tulis juga untuk hasilkan tenaga. Okay. Soalan D, ribosom pada permukaan R mensintesis protein. Terangkan kesan kesan kalau kekurangan ribosom. Jadi kesan ni kita kena jawab dalam ayat yang negatif lah. Negatif tu maksudnya jangan cakap fungsi ribosom tu hasilkan protein. Tapi kita cakap kurang ataupun tiada protein dihasilkan. Okay, ini kesan dia yang pertama. Kurang ataupun tiada protein dihasilkan. Okay, kemudian P1. Yang kedua kita boleh cakap juga bila tak ada protein, tiada sel baru dihasilkan. Okay. Kemudian kesan seterusnya ialah pertumbuhan akan terbantut. Okay. Soalan ni nyatakan aras organisasi sel bagi bahagian S kan. Ada yang jawab bunga hari tu. So apa jawapan dia sepatutnya? Organ. Bagus. Ingat lagi. Jawapan dia ialah organ. Okay, kemudian soalan 3. Ni. Okay, Raja 3.1 menunjukkan satu struktur sebatian bukan organik. Sebatian apa ni? Air. Air. Ya. Ya. So yang pertama ialah air. Namakan sebatian. Okay, namakan ikatan T. Ikatan T ialah ikatan antara molekul air dengan molekul air tu. So jawapan dia ialah ikatan Hydrogen. Betul. Kemudian molekul air ni melekat antara satu sama lain dan juga melekat dekat salur xilem. Jadi namakan daya antara molekul air dengan molekul air. Kalau molekul tu sama disebut sebagai daya lekatan. Daya lekitan, satu lagi jawapan kat sini. Antara molekul air dengan dinding xilem. So terbalik. Lekitan antara air dengan air. Lekitan antara air dengan air cikgu. Terbalik. Lekitan. Air dengan air yang sama lekit. Kalau molekul yang berbeza dia macam gam, lekat. Ni salur xilem. Kenapa dia kaitkan dengan salur xilem ni? Okay, sebab salur xilem ni sebab kalau dekat dalam xilem, dekat pokok, molekul air tu dia akan naik ke atas. Dia molekul air ni dia akan naik ke atas. Allahu Akbar. So kalau
air tu melekat dekat dinding xilem. Tak boleh lukis lah pula. Okay. Kalau melekat dekat salur xilem, daya lekatan. Okay, untuk naik ke atas, dia pakai dua daya tu lah untuk bantu proses transpirasi ataupun bantu proses air tu bergerak dalam salur xilem. Okay, soalan C. Rajah 3.2 menunjukkan dua contoh lipid. Okay, dua contoh ni berbeza sebab satu bentuk pepejal. Okay, yang ni pepejal. Butter ni pepejal. Pada suhu bilik, pepejal. Kalau pada suhu bilik dia akan cair jugalah. Ada dua jenis butter tu, ada yang lemak tepu, ada yang lemak tak tepu. Okay, yang cooking oil ialah cair pada suhu bilik. So, nyatakan 3 perbezaan antara mentega dan minyak masak. Mentega yang pertama ialah perbezaan yang pertama kita boleh nyatakan jenis lemak dia tu. Mentega ialah lemak tepu. Minyak masak ialah lemak tak tepu. Sebab yang ini daripada tumbuhan. Lemak tepu ialah daripada lemak haiwan, sumber haiwan. Yang ini dari sumber tumbuhan. Minyak sawit, minyak jagung. Lepas tu mentega pepejal pada suhu bilik. Mana kalau minyak masak cair pada suhu bilik. Kena tulis lengkap jugalah, takut dalam exam dia query pasal suhu bilik ni. Jangan tulis pepejal dengan cair je. Yang ketiga, untuk struktur mentega ni, dia punya ikatan molekul dia ialah ikatan tunggal. Dia tak ada ikatan ganda dua. Ikatan tunggal maksudnya kalau karbon dia tu C. Macam tu. Ini ialah ikatan tunggal. Kalau tak ikatan ganda dua. C. Ini ikatan ganda dua. Ataupun yang lain kita boleh sebut juga, untuk mentega dia mempunyai kolesterol yang tinggi. Untuk cooking oil, minyak masak, dia mempunyai kolesterol yang rendah. Boleh? Boleh. Boleh. Nombor 4. Nombor 4. Rajah 4 menunjukkan satu komponen sel yang terdapat pada sel palisad mesofil daun. So, namakan komponen sel dalam rajah 4. Maksudnya dia suruh awak namakan keseluruhan rajah ni. Keseluruhan rajah ni apa dia? Jawapannya ialah, apa jawapan dia? Plasma. Membran plasma. Membran plasma. Tak boleh jawab dui lapisan fosfolipid sebab yang tu fokus kepada kepala hidrofilik, ekohidrofobik yang dua lapis tu. So mungkin struktur P ni lah. Struktur P ialah dui lapisan fosfolipid. Kemudian pada rajah P namakan P dan Q. So P dui lapisan fosfolipid. Kalau jawab fosfolipid saja salah. Tak ada dui lapisan sebab fosfolipid sahaja maksudnya ialah struktur ni sahaja. Kepala dan ekor je, itu fosfolipid. So kena sebut dui lapisan fosfolipid. Pada rajah yang Q pula ialah protein pembawa. Protein pembawa dia punya liang kat tengah ni tertutup. Tak ada liang. Compare dengan yang satu lagi ni, ini ialah protein liang. Nyatakan satu ciri bagi komponen sel dalam rajah 4. Ciri dia ialah telak memilih.
ataupun separa selap. Selap memilih atau separa selap. Yang seterusnya, ni semua satu markah. Saya rasa soalan kurang, ini format baru tau. Format baru untuk KSSM batch kamu semua. Dia punya pemarkahan dia untuk satu soalan besar tu lebih kecil, lebih sedikit markah, jumlah markah dia. Dia tak sampai 12. Kalau format lama semuanya 12 markah. Ini macam soalan dia sikit-sikit macam tu. Okey. Dalam satu eksperimen, sel palisat mesofil ini direndamkan dalam air suling untuk 1 jam. Diterangkan apakah yang akan berlaku pada sel ini. Okay, sel mesofil ni direndam dalam air suling. Konsepnya ialah awak kena explain pasal osmosis. Okay. So kita osmosis yang berlaku yang menyebabkan kesan yang ada perbezaan antara larutan hipotonik dan isotonik tu, dia ada dua jenis sel kan, melibatkan dua jenis sel. Kesan dia berbeza untuk dua jenis sel. So satu sel haiwan, satu sel tumbuhan. Jadi kita consider sel palisat mesofil ni sel tumbuhan lah. Jadi awak kena explain macam sel tumbuhan. Okay. So yang pertama sekali ialah kesannya sel mesofil palisat ni masuk dalam air suling. Air masuk ke air meresap keluar? Air meresap. Air masuk. Air masuk. Masuk cikgu. Okay, sebab air suling tu akan jadi Hypo. larutan yang hipotonik. Betul. Hipotonik. Yang P yang pertama tu awak boleh tulis sebagai air meresap masuk atau masuk ke dalam sel. So kalau dalam SPM sebenar, dia sangat-sangat cari perkataan ni, meresap. Jangan tulis air bergerak aja, tak mau. Okay, kalau air kena meresap. Okay, lepas tu P2. Okay, air meresap masuk sebab air suling adalah hipotonik Kepada sel tumbuhan. Okay. Jadi bila air meresap masuk, sel mesofil ni dia jadi segar. Okay. Sel mesofil jadi segar. Segar bukan segar. Beza dua perkataan tu. Kalau segar, R, awak guna untuk pokok. Pokok maksudnya yang ni pada peringkat sel kita kata dia segar. Sel tu mengembang, membesar sikit kan. Jadi tapi pokoknya segar. Selnya segar. Okay. Kemudian sel menjadi segar. Tambah lagi sikit air meresap masuk ke dalam sel kat sini. Kena tambahlah awak buat P1A ke ataupun koding ni tak kisah sangat. Secara osmosis kena ada. Secara osmosis tu proses dia kena sebut. Okay, menyebabkan vakuum membesar. Okay, vakuum mengembang. Okay, so itu untuk soalan nombor 4. Total marks dia kalau tengok nombor 4 tu semua sekali 7 markah. Okay, nombor 5 pula. Okay, nombor 5 ni ialah soalan tentang proses pembahagian sel. Ada dua jenis pembahagian sel. Kat sini dah nampak dah ada tulis perkataan mitosis. Lagipun kalau gambar kita sel, kena ingat terus ni, kita sel je dia bagi gambar kita sel tu biasanya kita kaitkan dengan mitosis. Sebab sel yang mengalami mitosis ni memang dia membahagi dan seolah-olah ada cycle, daripada satu sel jadi 2 sel, jadi 4 sel, jadi 6 sel kan. So
So kalau pembahagian dia tu maksudnya bila satu sel yang pertama ni membahagi jadi 2, sel yang baru ni dia akan melalui cycle yang sama balik. Lepas tu sampai masa dia membahagi lagi. Lepas tu sel ni cycle lagi. Tapi kalau meiosis, meiosis daripada satu sel jadi 2. 2 akan jadi 4. Baru lengkap meiosis je, meiosis 1, meiosis 2 jadi 4 sel anak kan. Tapi sel anak yang ni, yang dah 4 ni, dia tak akan membahagi lagi sebab sel ni dia akan jadi sperma, jadi ovum kan. Bila dah jadi sperma, kalau sperma tu bersenyawa lah dia. Kalau dia tak bersenyawa, sperma tu mati. So tak ada cycle baru yang lagi untuk sel tu. Dia kena datang daripada sel lain pula. So sel untuk meiosis tak ada kitar ni, tak ada kitar hidup. Alright? Okay. So rajah ni menunjukkan satu kitar sel, dia dah nyatakan dekat sini ini ialah peringkat mitosis. Okay, namakan fasa X. So fasa X ni kalau tengok kat sini banyak tempat dilabelkan X tu. Okay, iaitu kalau kita tengok kat sini lepas mitosis dia melalui satu fasa lah. Kat sini fasa X bermula, terus lagi. Maksudnya dalam satu kitar sel tu, fasa X ni adalah fasa yang sangat lama bagi sel tu. Okay. So dia adalah fasa hidup dia yang lama lah. So sebenarnya ini ialah fasa apa? Interfasa. Interfasa. Okay, betul. Interfasa. Okay, sebenarnya macam kalau dia adalah manusia lah kan. Manusia ni daripada lahir dia sampailah dia nak membahagi, nak beranak pula, itu ialah interfasa. So dalam masa interfasa tu, kalau manusia awal-awal jadi baby, lepas tu kanak-kanak pergi sekolah, dia melalui kehidupan biasa dia. Sehinggalah dia membahagi. Okay? So yang ni sel lah, sel tak adalah pergi sekolah apa kan. So fasa hidup dia yang semuanya kita sebut interfasa. Okay, so X ialah interfasa, kemudian terangkan apakah yang berlaku semasa subfasa S. Subfasa S tu, kalau kita tengok ini ialah subfasa S. Subfasa S. So dia duduk dalam interfasa. Interfasa ada 3 subfasa. Yang pertama ialah fasa growth phase 1, fasa pertumbuhan 1, G1. Patutnya sini G lah. G ni ialah G1, lepas tu S, lepas tu G2. Okay. So S ni ialah fasa di mana DNA tu mengalami replikasi. Fasa sintesis DNA juga kita sebut. Okay. So apakah yang berlaku semasa fasa S? Kromosom atau DNA mengalami replikasi. Replikasi tu macam mana? Macam ni, sebab kromosom asalnya ada satu sentromer dan satu kromatid. Kromatid ataupun kromatin yang kurus dan tak boleh dilihat di bawah mikroskop. Sentromer dia kat tengah-tengah ni. Okey, satu kromatid saja, satu berbenang sahaja. Tapi selepas dia mengalami fasa S, masa fasa S tu, kromosom ni dia generate lagi satu kromatid. Sebelah sini dengan sebelah sini. Barulah jadi satu kromosom dengan 2 kromatid, dan kedua-dua kromatid tu seiras tau. Kalau sini warna mata biru, kromosom tu bawa DNA warna mata biru, sini pun biru, tinggi, kulit putih, rambut perang. Sebab apa tau? Yang ini sebenarnya dia duplicate je daripada sebelah sini. Yang biru ni duplicate daripada yang hitam. Dia adalah salinan DNA sahaja. Okay?
dihasilkan satu lengan kromatik yang baru dengan DNA yang sama dengan yang asal tu. So jadilah dia satu kromosom dengan dua kromatik kembar. Sebab tu kita panggil kembar ataupun beradik. Okey, sebab ciri dia sama. Okey. Kemudian jadi apa yang berlaku ialah proses replikasi DNA. So proses tu kita panggil replikasi boleh, duplikasi boleh, dia duplicate. Okey. Dan membentuk satu kromosom yang mempunyai kromatik kembar. Itu jawapan yang kedua, 2 markah. Membentuk kromosom yang mempunyai kromatik kembar, kromatik seiras, kromatik beradik. Okey, dah? Dah. Okey. Soalan seterusnya, mitosis adalah proses pembahagian sel yang menghasilkan dua sel anak. Cadangkan bagaimana mitosis akan terkesan jika fasa X tidak berlaku. Kalau tak ada fasa interfasa tadi, sebenarnya berlaku tak mitosis? Tak. Tak. So P1 poin pertama, mitosis tidak berlaku. Poin 1 mitosis tak berlaku ataupun sel anak tidak terhasil. Okey, ataupun sel anak tidak terhasil. Okey, kemudian P2 sebab dalam fasa X interfasa tu dia ada growth phase kan, fasa yang hasilkan tenaga. So apa yang berlaku ialah P2 dia tenaga tidak dihasilkan. Tak ada tenaga lah, tak ada fasa penjanaan tenaga tu. Okay. Ataupun tak ada replikasi DNA. Tiada replikasi DNA. Ataupun apa tu? Protein tidak dihasilkan lah sebab tiada DNA tu. Okay, tapi yang ini pun dah cukup dah berkaitan dengan kita punya fasa S tu. Okay, soalan D. Namakan proses Y. Okay, proses Y ialah dekat sini. Proses yang berlaku selepas mitosis. Ya. Jadi itu ialah cytokinesis. Okay, cytokinesis. Perbezaan seterusnya dia nak perbezaan kan? Perbezaan. Okey. Proses Y dalam sel tumbuhan adalah berbeza dari yang berlaku dalam sel haiwan. Berikan pendapat anda. Okey. So dia nak soalan ni tentang perbezaan. Perbezaan ya. Dan soalan ni ialah soalan struktur. Jadi kena jawab. Awak kena cerita tentang kalau sel tumbuhan macam ni, sel haiwan pula macam ni. Sel tumbuhan macam ni, manakala sel haiwan macam ni. Okay, kena jawab dalam bentuk ayat dan tulis perkataan manakala. Okay, kalau 2 markah, ni 2 markah, maksudnya manakala awak pun kena ada 2 juga. Sini, sekejap ada problem sikit ni. Alamak. Habis? Awak nampak apa sekarang? Kertas tu tak nampak, kertas soalan. Tak nampak apa-apa. Dah jadi dokumen. Nampak cikgu. Saya nampak cikgu. buku titik. Sekejap lah sebab dah hilang lah. Sekejap ya.
Habis dah yang kita tulis tadi. 8, 11, 35. Okay, dia ada. Okay, perbezaan untuk memang dah habis dah yang kita tulis-tulis tadi. Okey, soalan dia perbezaan Okay, sekarang nampak apa? Nampak slide. Nampak soalan. Tapi kosong, tak ada tulis apa-apa. Tak kosong. Ada nampak. Tak ada apa-apa. Mitosis. Slide asal. Like, Slide asal. Cikgu tak ada tulis apa-apa lagi. Gambar kertas. oh, ya ke? Cikgu dah padam dah yang tu, dah keluar dah pangkar dah. Present lagi sekali. Okey, cik. Okey, dah padam. Nak buka yang okey, nampak tak? Jawapan. Slide jawapan, nampak tak? Nampak. Okey. Okey lah, tinggal berapa minit je. Okey, salin yang ni ya. Okey, so ni perbezaan proses cytokinesis untuk sel tumbuhan dengan sel haiwan. Okey, untuk perbezaan dia yang pertama, awak kena buat manakala lah. Okey, sel tumbuhan membentuk vesicle. Manakala sel haiwan, dia ada microfilament dalam cytoplasma dia. Sel tumbuhan ni kalau nak membahagi step pertamanya, dia akan bentuk vesicle yang bulat-bulat tu. Okey. So dalam proses dia tu, vesicle tu nanti bercantum dekat tengah-tengah membentuk blood cell. Okey. Manakala sel haiwan, dia ada macam gentian tau. Microfilament ni dia panjang-panjang untuk menarik membran tu ke dalam. Okey, tu perbezaan yang pertama. Yang seterusnya, blood cell untuk sel tumbuhan, blood cell berkembang memanjang ke arah dinding sel. Manakala sel haiwan, microfilament mencerut menyebabkan membran plasma ditarik ke dalam. Okey. So untuk sel tumbuhan, dinding sel baru terbentuk dalam blood cell. Untuk sel haiwan, membran plasma menggenting. Menggenting atau membentuk belahan pencerutan. Cikgu, yang depan-depan dia tu cikgu, yang awal tu, boleh tulis tak? Macam pada peringkat awal, setumbuhan berbentuk vesicle. Tak perlu. Oh, okey. Cuma penerangan dia tu, dia ambil ikut fasa dia tu lah. Dalam peringkat awal tu yang berlaku ialah nombor 1 ni. Oh. Tapi tak payah. Yang ni sebenarnya tak payah. Mana kena ikut susunan je lah cikgu? Tak juga. Tak payah. Okay. Cuma kalau kena
Kalau dia suruh terangkan proses, barulah kita ikut susunan. See you. So yang seterusnya, nombor 6. Nombor 6. Luar balik. Stop sharing kejap. Pergi dekat soalan balik. Okay, nampak soalan tak? Nampak? Nampak sikit. Penting terlebih-lebih sangat langsung padam. Okey, so soalan yang seterusnya. Nombor 6, nyatakan 4 unsur yang membina sebatian T. Okey. Yang ini pun dah keluar exam. So cikgu bagi jawapan je. Jawapan yang pertama ialah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. 4 unsur. Jawapan yang kedua, compound P ialah protein atau polipeptida. Kemudian Q tu ialah acid amino. Kemudian untuk proses X tu ialah hidrolisis. Okay, soalan 3 ni ialah proses di mana ikatan peptida dipecahkan. Proses ikatan dipecahkan je. Lepas tu P2, poin yang kedua, menggunakan air. Maksudnya yang ni terangkan hidrolisis tadi. Proses ikatan dipecahkan menggunakan air kepada asid amino. Tengok paper ni pun ada soalan ya. Paper PPT awak. Okey, soalan C. Yang jawapan pertama dia membina sel baru. Membaiki tisu rosak, menggantikan sel mati. Ni kan acara tu, hari tu ramai yang salah. Sebenarnya bukan nak 2 acara, nak 2 cara. 2 cara protein tu penting untuk kekalkan kesihatan badan kita kan. So penting untuk membina sel baru, penting untuk sintesis hormon, penting untuk membina keratin kulit ataupun kolagen. Okay, itu soalan yang kita dah bincang. Okay, pergi kepada nombor 7. Nombor 7 ni esei kot. Okay, rajah 7 menunjukkan pembentukan enzim ekstrasel dalam sel pankreas. Okay, apa maksud enzim ekstrasel? Enzim yang dihasilkan dalam sel tapi dirembeskan keluar sel tu. So ini membran plasma dia lah. Okay. Yang ini ialah membran plasma. So dirembeskan keluar macam enzim yang enzim amylase. Enzim amylase kan dia daripada sel kelenjar idio, lepas tu dia masuk dalam rongga mulut kita, ilio kan, dalam idio tu. So macam mana boleh ada dekat rongga mulut nak digestkan makanan dalam mulut tu? So maksudnya dikeluarkan daripada sel. Jadi itu enzim ekstrasel. Okey, satu lagi. Namakan organel X dan Y yang terlibat dalam proses tersebut. Okey, organel X ialah ribosom, Y tu ialah jasad Golgi. Okey. Kemudian tripsin ialah sejenis enzim ekstrasel. Nyatakan maksud enzim ekstrasel dan beri satu fungsi tripsin. Okey, maksud enzim ekstrasel ialah enzim yang disintesis dalam sel dan dirembes keluar sel. Enzim yang disintesis. Maksud disintesis ni ialah dihasilkan. Okay, fungsi tripsin ialah mencernakan atau memecahkan polipeptida. Mencernakan boleh, perkataan yang seerti ya. Mencernakan, memecahkan boleh, menguraikan boleh. Cikgu, kalau meringkaskan boleh cikgu?
Tak boleh. Tak Oh, pernah. tak boleh. Menghidrolisis boleh. Kecuali sekejap. Menghidrolisis kan polipeptida. Meringkaskan tu tak pernah pula dengar kan tak pernah dengar maksudnya kakak ni tak ada lagi lah kalau ni nanti cikgu confirmkan meringkaskan. Okey. Okay. Sebab sekolah rendah pakai istilah tu. Oh ya ke? Ha. Kalau dari segi maksud macam sama kan, meringkaskan tu macam memecahkan lah kan. Okey tak apa, kalau macam tu nanti cikgu confirmkan dengan perkataan tu. Okey. Tapi cikgu tak nak ada yang buat menukarkan ni, tak boleh. Menukarkan ni, menyerahkan. Yang ni tak boleh kecuali menukar. Tukar ni dia tukar bentuk, so kita tak boleh terima. Okay, kemudian soalan C, katabolisme ialah satu proses metabolisme, terangkan pernyataan ini. Okay. Katabolisme ialah proses penguraian bahan dari bentuk kompleks kepada bentuk ringkas. Itu maksud katabolisme. Sebab metabolisme ni kalau baca dia ada dua, satu kata, satu anabolisme. Kata pecah, ana bina. So yang kata ni uraikan, pecahkan. Okay, dan untuk katabolisme ni dia membebaskan tenaga. Ini P2 dia membebaskan tenaga ni ialah P2. Okay, kemudian jasad Golgi dalam sel pankreas itu didapati tidak berfungsi, terangkan kesannya ke atas penghasilan tripsin. Okay, ni macam tadi kot. Soalan tu tak ada apa tadi, ribosom ke? Tak ada ribosom. So yang ni tak ada jasad Golgi. So kita kena kaitkanlah dengan fungsi jasad Golgi tu, dia membungkus kan. Membungkus enzim. So kat sini mengubah protein menjadi enzim. Jadi untuk kesan ni kena jawab dalam bentuk kesan yang negatif lah. Kesan apabila tripsin tu tak ada. Kesan apabila jasad Golgi tu tak ada. Okay. So kesan yang pertama ialah protein tak dapat diubah suai. Protein tidak dapat diubah suai menjadi enzim. Okay. Yang kedua. So kesannya akan jadi semuanya tak dapat. Tak dapat Yang kedua, sebab protein akan dibungkus dalam vesikel rembesan. Jadi vesikel rembesan tidak dapat dibentuk. Okay. So lagi sekali tidak dapat. Okay, P3. Enzim tripsin tidak dirembeskan. Tidak dapat juga. Okay, so soalan ni dalam bentuk negatif kan. Kalau awak tak perasan, mungkin awak akan sebut jasad Golgi berfungsi untuk membungkus, mengubah suai protein menjadi enzim. Kalau tulis ayat macam tu tak dapat tau. Itu ayat fungsi. Kena nyatakan protein tu tak dapat diubah suai menjadi enzim. Semuanya tak dapat. Okay.
Itu soalan D. Okay, kemudian nombor 8. Namakan struktur S dan T. Yang ini gambar mekanisme tindak balas enzim berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. So struktur S dan T. Okay, struktur S tu ialah substrat dia. Tapi dekat sini dia dah bagi tahu enzim dia maltase. Maka untuk struktur S ni kena spesifikkan jawapan dia kepada maltosa. Ini soalan SPM sebenar. Okay, kalau sebut dia punya S tu ialah substrat, tak dapat markah. Sebab dia dah bagi tahu enzim dia maltase, maka substrat dia mesti spesifik kepada maltosa. Dan T tu akan jadi kompleks maltase maltosa. Okay, maltase maltosa. Okay, kemudian nyatakan dua ciri enzim berdasarkan hipotesis mangga dan kunci. Maksudnya berdasarkan hipotesis atau gambar ni. Okay, gambar ni sebab macam ni tahu, kalau awak belajar pasal enzim, ciri-ciri dia ada dalam 7, 8, 9 ciri macam tu. Tapi bila nak jawab macam ni, nyatakan dua ciri enzim, kita tak boleh tulis semua ciri-ciri yang awak tahu tu. Kita kena based on diagram. So soalan ni kalau tengok diagram dia hanya ciri tertentu je yang diterima sebagai jawapan. Yang pertama ialah enzim tu adalah spesifik sebab tapak aktif ni hanya boleh melekat dengan substrat ni sahaja. Okay, so ciri yang pertama ialah enzim adalah spesifik. Okay. Kalau nak kata macam ni, enzim sensitif dengan pH. Tak adalah, tak ada pH dalam gambar ni. Dia tak nyatakan pH, tak ada apa-apa maklumat pasal pH, tak ada maklumat pasal suhu kan. Jadi kita tak bolehlah kata enzim ni sensitif dengan pH, dengan suhu macam tu. Okay. Lepas satu lagi, struktur enzim adalah kekal tak berubah. Itu jawapan yang kedua. Struktur enzim kekal walaupun selepas tindak balas tu. Okey, jadi kalau kita tengok gambar ni, maltase ni bentuk dia dari awal macam ni sampai habis proses pun macam ni juga. Kan? Jadi itu yang dapat dilihat daripada diagram. So jawapan mesti based on diagram. Okey. Soalan C, Rajah 8.2 menunjukkan graf kadar tindak balas enzim melawan kepekatan substrat. Okay. Soalan last lah kot lah sebabnya dah masuk pukul 12. Awak ada kelapa ya? Cina. Bahasa Cina. Cina. Ya, Riza tunggu pula. Okay, last kali nanti kita sambung. Okay, soalan yang ini jawapan dia P1. Apabila kepekatan substrat meningkat, kadar tindak balas enzim meningkat. Itu P1. Maksudnya itu menerangkan dekat P dan Q pula. PQ. Ni dekat graf PQ ni, dia tengah naik. Jadi maksudnya bila kepekatan enzim substrat meningkat, tindak balas tu meningkat. Okay. P2, lebih banyak perlanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim. Waktu ni, okay, maksudnya pelanggaran tu maksudnya gabungan antara substrat dengan enzim tu banyak berlaku. Adik? Okay, lebih banyak pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim. P3, lebih banyak kompleks enzim substrat terbentuk. Okay. Itu untuk T dan Q sahaja. Kalau R dengan S ni, dia dah graf tu dah jadi malar, dah mendata. Masa tu kadar tindak balas dia dah jadi sama je. Kadar tindak balas dia malar. Okay. Masa dia untuk tindak balas dia tak meningkat sebab masa tu substrat dia dah banyak sangat sebab tambah substrat ni kat sini tambah substrat tapi enzim dia sikit. Jadi enzim tu ambil masa lah nak
Mula-mula pecahkan sub-sub pertama, sub-sub kedua, sub-sub ketiga dia ambil masa. Okay, so itu yang dimaksudkan sadar tindak balas menjadi malas. Okay, so cikgu stop dulu kat sini. Cikgu tak buat lagi Telegram punya poll kehadiran buat sekarang ya. Okay, so nanti kita sambung. Kalau ada apa-apa cikgu bagi tahu dekat. Ada apa-apa sambungan kerja lagi cikgu bagi tahu kat group. So kena alert lah. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Thank you. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Go. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Kami sayang cikgu. Bye. Bye. Wah. Hai cikgu. Bye dengan Bye bye. cikgu. Baik cikgu. Bye Cikgu. Baik. Sarangyo. Komaya. Terima kasih cikgu. Bye. 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 Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu saya ada soalan sikit tapi nanti saya PM cikgu boleh? Boleh. Boleh tak? Okey. Terima kasih. Okay, siapa ada soalan PM. See you. You. Roll. Okay.